Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat FB sekalian, sekali lagi seperti yang kita janjikan malam ini, kita bersiaran Bora Arca episod ke-9. Saya dah live sekarang. Kita menunggu kawan-kawan untuk masuk live ini. Saya tengok sekejap. Okey, kita dah live sekarang. Kita tunggu sahabat-sahabat masuk seperti biasa supaya kita bermula dengan ada penonton lah. Kalau tak ada penonton ni sumbang sikit Okey. Saya cuba tengok sekejap. Okey, tuan-tuan, sahabat-sahabat tu okey. Pertama ada Kita live pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Pagi pula, selamat malam. Selamat malam kita bersiaran. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih sahabat-sahabat yang mula masuk pada malam ini Dr. Hamzun rindu nak jumpa Dr. Hamzun ni di UKM Sarawak Razik melihat jiran dia nak tengok Faiz malam ini. Seperti biasa Dr. Bahar dari Sabah terima kasih Dr. Bahar untuk minggu ni sebelum kita bertemu pada minggu hadapan. So sahabat-sahabat sila mohon like and share dulu supaya kita dapat panggil lagi sahabat-sahabat kita di luar sana untuk bersama-sama mengikuti Bora Arca episod ke-9 Sebelum saya memanggil masuk panel-panel, kita warm up dulu dalam 1 minit ke 2 minit agar penonton kita ataupun sahabat-sahabat di luar sana berkesempatan untuk melihat segmen-segmen awal. Kita khawatir nanti kalau mereka tertinggal agak bukanlah malang melihat rakaman, tetapi lebih bermakna jika mereka melihat secara live apa yang kita laksanakan pada malam ini. Bora Arca episod ke-9, dimensi baru Arca. Kita dah bertemu dalam episod-episod ke-7 bersama Cik Paiman dan Cik Fariza dan Liu. Ada persoalan-persoalan tentang meta moden dan sebagainya, tentang perkembangan Arca terkini So mungkin panel-panel kita pada malam ini mampu ataupun boleh berkongsi pendapat tentang bagaimana seharusnya dimensi baru Arca dalam konteks negara kita Mungkin tak sama dengan negara lain tapi kita lihat nanti bagaimana Saya cuba membawa panel-panel yang mempunyai latar belakang pendidikan. Maknanya saya membawa tokoh pelajar pasca siswaza postgrad yang sedang menuntut di level master dan level PhD. Sebab mereka ini sebenarnya mampu membicarakan berdasarkan kajian-kajian yang mereka laksanakan So itu perbezaannya pada malam ini kita tunggu sebentar Untuk rakan-rakan yang ramai masuk, silakan tolong sahabat-sahabat boleh like and share. Okey. Our friend Abdul Razak, terima kasih. Rujiman, Zack, Zarin Selamat datang. Tolong like and share supaya sahabat-sahabat lain dapat bersama-sama kita pada malam ini. Okey. Kita tunggu dulu saya pun fikir panel-panel kita tengah bersiap sedia untuk membicarakan isu pada malam ini. Kita ambil lagi seminit 2 untuk kita warm up dulu supaya agar kawan-kawan bersedia untuk mendengar sebelum saya mulakan introduction untuk Bora Arca pada malam ini. Untuk sahabat-sahabat di luar, malam ini saya bersiaran di luar studio saya di Melaka. Saya berada di satu studio yang berbeza pada malam ini kerana saya ada tugas rasmi di luar. Maka kita bersiaran dari satu aras di Kuala Lumpur Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bermula dengan saya nak share just gambar saja untuk kita melihat ataupun framework mendengar pada malam ini Okey, saya sharekan ini untuk sahabat-sahabat. Okey. Ayo kita bergerak Okey. Saya tampilkan gambaran sebuah arca kinetic
Metamorphosis Moving Water Sculpture yang ada di UK by David Cheney. Arca ini sebenarnya arca yang very complicated, mempunyai ciri kinetiknya bergerak, dan juga ada pacutan air. Adakah ini yang kita mahu, dimensi baru kita? Saya tak tahu. Tapi ini arca awam yang besar, yang thousand of technical aspect yang perlu difikirkan. Yang pertama. Yang kedua ni Wing Over Water, Joe O'Connell, juga di US, di Houston. Ini arca ini juga kinetik bergerak dan ada air pancut yang mengikut rhythm. So adakah kita membawa ke teknologi jurutera dalam pembinaan arca? Kita boleh fikirkan bersama nanti. Ini contohnya di luar negara. Ataupun mungkin kita berbalik kepada objek-objek budaya ataupun aktiviti-aktiviti budaya. Seperti ini saya melihat bagaimana orang-orang yang dahulunya berfungsi sebagai mengawal tanaman diangkat dalam bentuk festival. Festival Memedi Sawah ini di Jogja, saya lihat, dan mereka mengangkat. Mungkinkah dimensi arca kita begitu dalam konteks tradisi? Begitu ke? Ini beberapa contoh yang saya ambil. Maknanya arca dibawa dalam konteks komuniti ataupun masyarakat. Dia tidak bergerak atas dasar egoistik seorang pengarca. Mungkinkah itu dimensi yang kita ingin bangunkan? Ataupun bagaimana? Nanti kita tanya ahli panel. Ini di Itali. Di Itali pun ada yang melakukan perkara yang sama. Ini tali-tali yang meluspin. Ataupun begini. Tiga dimensi dilihat dalam konteks memeriahkan kehidupan masyarakat. Anak-anak boleh bersama-sama menikmati betul-betul tiga dimensi dalam konteks yang baru ataupun dalam dimensi yang berbeza dari kebiasaan. Adakah itu yang ingin kita tampilkan? Ini semua kita boleh bincangkan pada malam ini. Yang buat kereta kebal dari basikal, sepeda, lumba hias sepeda yang juga berlaku di Jogja yang pernah saya ikuti dulu. Ataupun arca kita lebih bersifat dokumentasi ataupun arca membawa naratif. Ini arwah Zakaria Awang, salah satu arca yang saya amat-amat kagumi kerana membawa satu hal yang berbeza. Dia mempunyai satu signifikan tertentu. Okey tuan-tuan, ataupun arca segera yang mengangkat wawasan negara ketika itu. One Malaysia diangkat dalam konteks arca. Adakah kita bergerak atas dasar itu ataupun memikirkan soal teknikal semata-mata? This is our friend Muttalib Musa membawa konsep passion tu pun bermain dengan bentukan-bentukan yang memberi makna kepada masyarakat. Adakah kita nak bergerak ke arah itu atau adakah itu dimensi baru ataupun apakah dimensi baru sebenarnya? So itu di antara yang saya ingin sharekan untuk kongsikan dalam yang pertama ini. Okey. Saya berhentikan dahulu. So jadi sahabat-sahabat DFB, kita akan mula menjemput ahli panel kita untuk masuk dan kita akan dengar nanti apakah dimensi-dimensi yang ingin mereka bicarakan dalam konteks arca Malaysia. Saya lebih suka lihat konteks kita. Saya tak mau melihat dalam konteks yang berbeza. Okey, seperti yang saya nyatakan, ketiga-tiga panel inilah mahasiswa-mahasiswa postgraduate yang menekuni master mereka, PhD mereka yang berkaitan dengan arca itu sendiri. So, saya persilakan panel yang pertama, mungkin sahabat kita juga Cik Burhanuddin Bakri. Assalamualaikum Cik Burhan. Waalaikumsalam. Halo Cik Burhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Sihat alhamdulillah. Gambar ni kenapa bunyi macam-macam tu Okey, harap-harap kita tidak ada masalah lain pada malam ini. Baru betul. Cik Burhan dengan pakai baju dan juga songkok okey Cik Burhan okey. Itu panel yang pertama, beliau merupakan seorang penuntut siswa pasca siswa buat master di UiTM Shah. Okey. Saya persilakan seorang lagi ahli panel Saudara Muhammad Faizwan dari Universiti Sarawak. Assalamualaikum Faizwan. Faiz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Brother. Waalaikumsalam, Brother. Suara macam Jamal lah bang.
Dia punya tona suara tu. Mesti boleh nyanyi ni. Awak dah Rizwan siap dia sihat. Rizwan sihat Okey, untuk sahabat-sahabat di luar, beliau juga seorang penuntut PhD doktorate punya penuntut yang buat di USM saya dimaklumkan, nanti boleh tanya langsung dengan beliau dan ada perkara yang dia melihat bagaimana arca dalam konteks yang dikajinya nanti kita akan boleh berborak. Okey Pak Izzat, kita pergi dan seorang saya ingat kalau saya sebut nama aja aku ingat musim-musim sekarang ni viral lah artis ini juga seorang pensyarah, penuntut baru-baru ni karya beliau tu dia Haris Abadi Haris. Assalamualaikum Cik Haris. Waalaikumsalam Doktor. Ya. Dengar suara saya Doktor. Frontliner. Alhamdulillah suaranya best best frontliner punya kaki Okey, tahniah Haris karya you dijadikan cover seni kini oleh Balai Seni Negara banggalah. So, artis kita Alhamdulillah. Alright, walaupun banyak saya lihat karya-karya Haris ni bergerak atas teknologi tools tapi untuk yang ini ni the back tu konvensional dia nilai kat situ lebih mustahak. Okay, very interesting. Okay, tiga-tiga panel dah bersedia ni. Saya tengok macam kalau Borhan ni aku tengok memang semangat gila lah dengan dia punya songkok tu Okay, kita akan lihat topik kita ni, dimensi baru ni kan. Mungkin saya boleh mulakan dengan saya nak angkat dulu ni lah sebelum saya pergi ke orang dia. Saya cuba angkat yang paling basic. Saya mohon ketiga-tiga panel ni melihat topik yang saya sediakan ni tentang pemahaman you all semua ahli panel tentang dimensi baru bagaimana sebenarnya dari sudut pandangan ahli panel So mungkin saya di samping itu boleh kita mulakan dengan pengenalan diri dan sebagainya tentang latar belakang diri So saya mula dengan Cik Borhan dulu anak bongsu kita ni untuk ni kalau bolehkan silakan Cik Borhan. Kita mulakan sikit, mungkin kenalkan sikit macam mana dan kita boleh tengok apa pandangan tentang dimensi yang saya masukkan tu. Silakan Cik Borhan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Dr. Rosli kerana telah menyebut saya untuk sebagai ahli panel dalam segmen Arca episod 9. Jadi saya Okey Doktor, dengar. Rapat sikit, mic tu kat mulut sikit biar lebih jelas dengar. Okey. Saya pertama sekali saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Burhanuddin Bakri, berasal daripada Pahang dan sekarang menetap di Bukit Raja, Kelang. Dan saya baru selesai pembelajaran saya dalam Master Fine Art and Technology di UiTM Shah Alam. Jadi kepada topik kita iaitu pemahaman tentang arca dimensi baru. Jadi apa yang dapat saya fahami tentang topik pada malam ini adalah dimensi baru, di mana dimensi baru itu adalah satu ruang lingkup baru ataupun pemahaman baru dalam bidang seni arca, sama ada daripada segi konteks, dari segi teknologi ataupun daripada segi tradisi, tapi diangkat dalam pemahaman yang baru ataupun dibawa kepada konteks yang lebih universal. Halo Bo, tak dengar. Okey. Tak dengar. Oh, okey. Sekarang dengar. You boleh bercakap sebenarnya saya ingat gangguan. Okey. Ada nak lagi atau okey, itu dulu Itu sebagai setakat pengenalan. itu dulu ke? Okey, bye. Kalau ada ke nak tunjukkan apa-apa atau nak bercerita yang ataupun second round nanti? Itu yang berikutnya nanti saya tunjuk. Okey, bye. Okey jadi Borhan lihat baruan mungkin dimensi baru pada dia mungkin dari segi pengisian dan sebagainya bukan semata-mata soal teknikal Okey, bye.
Okey, kita pergi kepada Faiz Faiz, kalau ni boleh continue Ya, ya. tentang yang saya minta tadi. Silakan Faiz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terima kasih kepada Dr. Rusli kerana menjemput saya pada episod kali ini. Saya kira episod ni agak istimewa kerana episod 9 bulan 9, pukul 9 malam. Shopee pun buat sale pukul 9. Saya melihat ni pemahaman tentang secara peribadi lah tentang dimensi baru. Saya pun sebenarnya bukanlah orang yang aktif dalam menghasilkan arca. Hanya beberapa projek yang tertentu yang memerlukan penghasilan arca baru saya buat arca macam tu. Saya tidak terikat kepada satu form tu dalam pengkaryaan. Jadi untuk dimensi baru ni saya kira mungkin dalam konteks kita melihat arca itu sendirilah, dia tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu monumental kan, statik, dia mungkin beralih kepada lebih functional, lebih dekat dengan komuniti masyarakat dan sebagainya lah. Saya rasa itu dulu lah mukadimah saya untuk dimensi baru ni. Saya pun tak tahu sangat nak kita pergi ke seterusnya nantilah baru saya boleh explain lebih lanjut tentang itu. Baik. Okey, terima kasih Faiz. Maknanya definisi ringkas Faiz yang dia melihat keperluan arca tu dilihat dalam satu dimensi di mana perlunya pihak lain. Dalam konteks sekarang ni komuniti tu lah dibawa. So arca terbina dengan perlunya dukungan komuniti, bukan semata-mata arca itu berdiri sendiri. Mungkin itu dimensi yang ingin dibawa oleh Saudara Faiz lah lewat daripada karya-karya yang terdahulu saya lihat dan juga mungkin pengkajian beliau seterusnya nanti So okey, baik, kita pergi kepada Haris Haris. Mungkin kita boleh sharing pula bagaimana Haris, atau nak saya tunjukkan slide dulu atau bagaimana Haris? Mukadimahnya. Saya ikut doktor je. Tapi untuk Haris saya ingat mukadimahnya saya rasa saya perlu nyatakanlah saya ni sedang belajar di USM under Pusat Pengajian Seni, dan saya pun rasa macam Faizwan juga, saya bukan seorang sculptor lah. Cuma saya dulu masa degree saya majoring in sculpture. Tapi kita banyak cuba nak masuk meneroka bahagian-bahagian berbeza macam tu. So bagi saya mengenai dimensi arca ni, bagi saya setiap kali paradigma manusia berubah ni kita akan react lah. Dan seniman biasa orang pertama yang bertindak balas tu lah pada perubahan. Jadi macam contoh yang simple bagi saya macam bila wujud penciptaan fotografi tu, maka seniman-seniman berganjak lah start impressionism, merakam landscape dengan cara emosional contohnya. Maknanya bila teknologi dengan masyarakat, pandangan worldview masyarakat tu berubah, so seniman akan jadi yang pertama untuk bertindak balas. Bagi saya itu antara starting point untuk penerokaan dimensi baru dalam seni. Alright, maknanya Haris melihat bagaimana tidak balas orang seniman lah kita must be respond tentang sesuatu yang baru maka itu dikatakan satu permulaan tindakan itu saya amat bersetuju lah mungkin kita lanjutkan dengan Haris dulu sebab kita dah mula dengan Haris. Kita sharing sikit Haris punya Haris kita sharing dia punya ni Haris. Boleh? Sharingkan dia apa nama? Okey, nanti mungkin dalam waktu yang sama ni saya mohon Haris kalau boleh bagi sikit komen ataupun dia punya ni lah supaya kita dapat tahu apakah yang dilaksanakan oleh Haris. Untuk ketahuan sahabat-sahabat di luar,
Aris ni banyak menggunakan ialah media-media teknologinya untuk melahirkan karya-karya beliau. That's why saya memilih beliau untuk memperkatakan beberapa perkara tentang dimensi baru ini. So saya sharing dulu ini untuk ni. Dan waktu yang sama saya silakan Aris untuk berkongsi dengan kita penonton apa yang beliau lakukan. Aris boleh arahkan saya lah untuk on ke, untuk berhenti ke Okey. Silakan Aris. Okey. Oh, karya ni doktor yang letak Saya letak. Okey, walaupun karya ni yang viral tempoh hari lah. Tapi itu pun bagi saya suatu yang penting juga bila mana public dalam online boleh decide mana yang perlu viral dan mana yang tak perlu kan. Maknanya decision mengenai sesuatu karya itu wajar diketengahkan ke atau tak, ataupun estetik view dia dah jadi ada kebersamaan dengan public dalam internet lah. Yang tu kot untuk karya ni. Dan karya ni bukan arca pun kan. So yang ni tahun 2009 ini kali pertama saya berpameran di galeri. So yang ni saya guna projection mapping. Bermakna saya menambah satu lapisan lain pada objek 3D tu. Kalau tengok pada video tu ada enhancement pada 3D form 3D objek dan ruang. Ini pun reaksi saya untuk explore arca dengan menggabungkannya dengan video lah. Jadi dia adalah gabungan atom pada objek tu dengan bit daripada digital tu. So dia digabungkan dengan video. Yang ini kita kata guna fake hologram lah. Sebab saya gunakan video untuk wujudkan ilusi image tu yang ada dalam kotak tu. Dan saya suka bermain benda-benda macam ni untuk menggabungkan real object dengan digital image. Saya cuba cari jalan untuk satukan kedua-dua tu. Ini apakah teknologi yang diperlukan sebenarnya Aris? Macam mana tu? Aris? Ya? Adakah perlu kita memahami ataupun mendapatkan teknologi-teknologi? Kita perlu mendapatkan ataupun memperoleh teknologi yang canggih untuk menghasilkan karya-karya seperti yang ditunjukkan tadi, ataupun adakah ianya basic dalam konteks teknologi itu, tapi bagaimana kreatif ni seorang seniman menggabungkan dan mengawinkan dengan arca yang kaku itu. Adakah bagaimana pendapat Arif? Bagi saya antara benda yang saya suka buat adalah salah gunakan objek, salah gunakan tools tu. Maknanya sebelum ni projector orang guna untuk benda lain, so kita try guna untuk benda lain. Dan of course kita ada influence lah daripada luar. Contohnya untuk projection mapping ni saya beli projector guna duit tabung haji saya. Untuk explore dia punya macam mana projection on 3D tu kan. Yang ni exhibitionnya di Singapore 2011 tak silap saya. Kalau kita tengok image belah kiri tu boleh tengok projection tu pada image orang yang berada depan dia tu. So itu projector yang
bagi satu lapisan digital pada objek tu, pada 3D form tu. So bagi saya dia tambah dinamika pada sculpture yang static ni dengan digital enhancement lah. Tambah nilai berlaku situlah. Dan dia lebih seronok dilihat gitu ya. So dalam karya-karya begini ni adakah Aris mengambil kira ni persoalan Dengan konvensional, maksud saya itu bergerak dari segi konteks itu dimensi yang konvensional itu adakah yang kira ataupun bagaimana nak mengharmonikan teknologi sendiri. Sorry doktor, tak clear soalan tu. Ya, makna saya ingin bertanya adakah konteks arca konvensional yang 360 darjah tadi tu tetapi dia kaku, bagaimanakah nak dicampurkan atau dikawinkan dengan prospek teknologi yang ada animationnya, ada lightingnya, ada bunyi, so, macam mana proses awal lah yang harus gunakan. Okay, kalau saya bila saya masuk masa studio sculpture degree dulu, saya terpilih majoring in sculpture lah. So terpilih terpilih. So first thing saya buat adalah saya suka animation. Jadi saya punya decision pertama ialah saya nak combine animation dengan sculpture. So saya cari jalan macam mana saya boleh gunakan dua-dua tu. Dan saya rasa memang kalau kita tengok macam kita sentiasa cari benda untuk menambah nilai visual pada sebuah arca lah kan. Contohnya macam Alexander Calder pun dia buat mobile dia. Maknanya dia nak tambah unsur kinetik. Maknanya dia selain dia punya style, dia buat dia punya mobile sculpture. Maknanya seniman dia sentiasa cari macam mana nak tambah satu dimensi ya pada karya-karya dia yang konvensional. Dekat dimensi dia ada lah. Saya akan pergi karya satu lagi ni. Okay, yang ini mungkin lihat yang berlaku. Macam mana ni Arif? Yang ini saya gunakan dua projektor dan saya bermain dengan ruang dan ilusi image tu lah. Maknanya satu projection untuk video pantai tu dan satu projection lagi untuk ilusi ombak pada lantai tu. So ini cara saya bermain dengan space yang berbeza lah. Maknanya dengan ketepatan pancaran projektor, so banyak benda teknikal yang kena jaga dan especially kalau dalam galeri punya konteks banyak benda yang kena on off, kena jaga projektor panas tak, and then masalah teknikal tu biasa. So saya nak try betul. Teruskan. Yang ini karya ni Galeri Candan bawa ke Fukuoka. So bila dia invite saya untuk Fukuoka tu saya guna yang ini saya guna screen video. Dan toys askar Jepun ni. Yang ini saya nak cerita pasal macam mana Jepun masuk Malaysia ikut pantai Sabah, Kelantan. Alright. Okay. We go to another picture. So this one. Yang ini untuk bakat muda sezaman 2000 berapa saya lupa. 2017 2016 lah. 2016 kan?
Ya. Macam karya ni saya memang nak create dia punya ambience dan fenomena tu melalui digital punya projection. Kalau kita tengok bayang pokok yang bergoyang-goyang kat lantai tu, sebenarnya itu projection je. Memang tak ada bayang pokok ataupun tak ada daun. Pokok tu memang batang je sebatang. Tapi saya nak create simulasi pada ruang tu. Simulasi visual pada ruang tu. Dan ada projection muka saya sendiri pada lantai tu. Dan dia bersifat, of course dia bersifat multimedia. Dia ada sound, dia merangsang deria kita dengan cara yang berbeza bagi saya. Okey. Gabungan beberapa aspek lah, instalasi, arca sendiri betul-betul 3 dimensinya, ada sound, weight dan sebagainya lah. Oh, this is interesting juga. Sebelum saya fikirkan dulu sebelum kita komen. Yang ini karya yang ini saya guna augmented reality. Sejauh mana augmented ni boleh berfungsi ataupun boleh di explore kan dalam konteks sebab dia bermain dengan maya. Ya. Saya rasa pemahaman kita mengenai 3D sekarang ni dah berbeza. Saya rasa kalau kita Google 3D, mostly kita boleh dapat image 3D modeling kot ataupun saya tak tahu. Maknanya masyarakat punya idea mengenai 3D ni mungkin animasi 3D ataupun sesuatu yang sangat digital. Bagi saya kalau idea mengenai sesuatu bentuk yang immaterial, dia tak ada material, dia totally virtual. Maknanya itu boleh apply dalam augmented reality. Dan selagi kita percaya pada konsep 3 dimensi tu, sebab bagi saya seorang sculptor dia perlu understanding mengenai objek 3 dimensi dan ruang. So kalau kita dah boleh faham mengenai 3 dimensi dalam secara maya dan ruang tu pun kita boleh anggap benar, bagi saya arca macam augmented reality punya sculpture, bagi saya itu dah bukan satu masalah lah. Cuma mungkin isu dia bagaimana seni tu jadi objek komoditi, macam mana nak jual contohnya. Kadang-kadang benda tu yang mengehadkan progres. Okey. Tapi dari segi keupayaan kita di Malaysia ni, maksud saya seniman-seniman tu, sebab yalah bila menceritakan persoalan teknologi, internet dan sebagainya, mungkin adakah kita dah sampai satu tahap yang boleh maknanya semua seniman harus berfikir ke arah itu, ataupun yalah kadang-kadang kita punya line pun tak bagus lagi, kita punya program pun tak begitu apa. Macam mana tu yang pendapat Cik Haris? Pendapat saya mungkin tak semua orang pun sesuai buat digital punya sculpture. Maksud saya kadang-kadang perbezaan experience ataupun sejarah masing-masing, ada jalan masing-masing yang menuju kepada dia punya kemahiran dia lah kan. Dan mungkin saya punya cuma kalau kita tengok daripada society sekarang, macam mana reaction masyarakat terhadap ruang, contohnya dalam game PUBG contohnya, macam mana kanak-kanak bereaksi dengan ruang 3 dimensi, dia orang punya perception mengenai 3 dimensi ni bagi saya dah lain lah. Even contohnya macam augmented reality ni macam ada satu lapisan lain pada dunia kita ni, ada satu lapisan yang berbeza. Dan contoh macam karya bakat muda saya tu, itu berpunca daripada saya punya, masa tu ada orang buat petition untuk kehilangan peta Palestin di dalam Google Map. So orang marah dan buat petition masa tu.
online. Tapi saya punya fikiran ialah dia orang marah sangat bila Palestin hilang secara virtual dalam Google Map, sedangkan Palestin yang betul ada je dekat luar. Maknanya dia orang hidup dalam dunia virtual ni dan dia orang marah bila benda tu hilang. Macam dia orang hidup dalam virtual punya life Maknanya semua orang sayang ada satu dunia virtual yang berbeza, yang selapis. Dan saya rasa ini tak berbeza pun dalam tradisi kita. Macam dulu pun kita tengok sesuatu objek orang-orang dulu tengok kayu kemuning pun dia orang semangat. Dia orang nampak spirit of wood punya idea kan. Ada living force dalam objek. Bagi saya AR ni, augmented reality ni macam hijab yang membuka virtual punya reality. Itu sedikit sebanyak kot. Alright, good. Okay, saya membawa topik ni kan, saya kalau kita lihat ketiga panel sahabat-sahabat di sana, saya cuba buat rumusan kecil. Saya membawa beberapa dimensi yang saya ingin dengar lah. Kita lihat bagaimana Haris menggunakan teknologi itu sendiri dalam situasi semasa, merespon dan menggabungkan beberapa hal tentang arca, instalasi kan, dan internet dan juga software-software tertentu untuk menghasilkan satu karya. It's very interesting. Burhanuddin pula dia melihat dimensi baru tu dalam konteks pemahaman arca itu sendiri mungkin kan. Nanti kita boleh tengok karya-karya beliau dia bermain dengan hard dan sebagainya Mungkin dia nak melihat dia nak deny pendapat-pendapat terdahulu tentang arca yang dikatakan satu perkara seolah-olah berhala dan sebagainya. Mungkin dimensi ini yang ingin diangkat menggunakan kaedah konvensional punya arca, mungkin begitu. Mungkin Faizwan pula sahabat-sahabat boleh tengok bagaimana dia cuba mengharmonikan arca itu dalam konteks komuniti sendiri. Dia tak nak wujudkan arca itu dalam keegoan pengarca, dia mahu arca itu dikongsi bersama. Mungkin itu dimensi yang dibawa oleh beliau dalam konteks negara Malaysia. Kita pergi kepada Burhanuddin saya tunjukkan, saya sharing pula Burhanuddin karya-karyanya. Mungkin Bo boleh respon Bo yang ini nanti. Tolong ni sebelum kita boleh Dr. lebih jauh. Ya, cantik Bo Sekejap. Ini good. Saya share dulu. Yang ini saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat di luar, mungkin kita punya line tidak cantik yang digambarkan tapi harap-harap dapatlah dimengerti begitu. Burhan, boleh teruskan saya akan runkan ini Silakan Burhan. Okey. Pergi yang ini. Burhan boleh on? Teruskan cerita sikit tentang karya ni. Belum keluar Doktor. Tak. Belum keluar. Okey. Sebentar Oh. Kenapa tak keluar? Tak keluar Sekejap tuan-tuan, ada sedikit teknikal teknikal berlaku di sini. Sekejap, saya share sekali lagi. Share screen, okey. Saya share. Sekarang keluar tak Burhan? Okey dah. Okey. Ini sedikit latar belakang Burhan seperti yang dinyatakan tadi graduate dari ITM Master in Finance Technology dan Majoring in Structural. Okey. Kita pergi ke karya beliau. Okey. Okey, nampak? Okey, Burhan boleh teruskan? Dah nampak sekarang? Ke macam mana? Okey dah, ada. Nampak Okey, boleh. Dah. Okey. Jadi ni karya saya pada 2017. Pameran di Galeri Prima semasa bulan Ramadan. Jadi karya ni saya hasilkan menggunakan fiberglass
Dan kalau kita tengok daripada form dia tu adalah asalnya daripada tulisan kaligrafi, tapi saya jadikan dia dalam bentuk yang sculptural. Jadi bila saya translate daripada kaligrafi tu yang awalnya berbentuk adalah 2D flat, bila saya translate dia kepada 3D, saya akan dapat banyak elemen-elemen yang mungkin tak terdapat dalam 2 dimensi. Bila saya buat dia dalam 3 dimensi, antara elemen-elemen yang kita boleh lihat, dia ada physical, dia ada space, dia ada interlocking, dia ada movement kat situ, dia ada dynamic form, dan kita boleh tengok tulisan tu sendiri dia macam twisted, dia berpusing-pusing. Jadi karya ni saya menggunakan perkataan suci, sin, waw, cahaya, tapi dia tak boleh dibaca dalam satu angle. Dia kena, bila kita pusing tu baru kita dapat tengok tulisan tu. Atau baru kita boleh baca. Arca ni dia berpusing ke atau kita kena memusingi arca? Kita kena pusing dia. Dia statik, tapi kalau kita nak baca tulisan tu, kita kena keliling dia. Jadi kita akan dapat baca word ataupun teks yang saya gunakan untuk buat arca ni. Okay. Next, kita pergi. Yang ini? Okay, ini arca saya menggunakan bahan kayu. Jadi perkataan yang saya gunakan adalah Ar-Rahim, dan saya arca ni untuk pertandingan Oita Sculpture di Jepun. Arca ni saya gunakan perkataan Ar-Rahim tapi yang dah di-stylizekan. Okay, next. Okay. Next ya. Yang ni, the great ni. Okay, ini perkataan arca, ini Al-Azim. Al-Azim. Alright, continue. Okay, karya ni bertajuk The Great. Saya gunakan perkataan Al-Azim yang maksud yang Maha Agung. Jadi karya ni pameran semasa Shah Alam Bainal 2018 di Galeri Tapak. Okay, next. Okay. Okay, next. Okay, ni Hello, karya yang seterusnya. Teruskan. Okay, ni karya yang seterusnya Next lagi. yang saya guna perkataan, okay. Ini semasa MEA Award 2019. Karya ni saya menggunakan kalimah Al-Qayyum. Okay, next. Okay. Ini seterusnya adalah As-Salam. Karya ni yang dihasilkan pada 2019 pameran di Shah Alam. Okay, next. Okay, ini karya semasa pameran Waste to Art. Ini antara arca yang dihasilkan oleh Burhan dalam pertandingan Waste to Art. Waste to Art. Ya, betul doktor. Jadi ini arca ni saya hasilkan menggunakan bahan waste to art. Jadi saya kena gunakan bahan-bahan yang terpakai. Jadi saya dapatkan bahan-bahan ni adalah bahan-bahan kayu yang terpakai yang saya jumpa kat tepi jalan, yang saya yang terbuang. Jadi saya kutip dan saya cantumkan dia dan dipotong, dibentukkan semula dalam bentuk sculpture dan kemudian saya finishingkan dia menggunakan bitumen.
untuk menutup apa kesan-kesan kayu tu yang apa tak sama tu kan. Ada Okey. kesan-kesan tumpuk-tumpuk. Okey, ini karya yang saya hasilkan pada tahun lepas semasa saya dijemput untuk program Jogja Street Sculpture ketiga. Jadi karya ni terletak di pantai Parangkusumo. Saya memilih perkataan salam dalam hasil karya ni dan karya ni dipamerkan di ruang publik setinggi 6 meter. Jadi karya ni menggunakan bahan-bahan kayu yang berasal dari Indonesia dan mengambil masa selama 2 minggu untuk disiapkan. Okay, next. Okey. Okey, yang ni Wan? Okey, ini karya yang saya hasilkan semasa pengajian saya untuk final master. Jadi saya menggunakan hello. Okey, dah dengar. Dah, terus. Dah, lagi. Okey. Okey. Ibu, teruskan Bu. Okey. Ini karya semasa untuk final master saya. Saya menggunakan bahan kayu. Ini pun sama. Karya Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya hasilkan karya ni. Perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim ni saya display dalam keadaan vertikal ataupun menegak. Okey. Next. Okay, ini karya kedua menggunakan kalimah yang sama Ar-Rahman Ar-Rahim tapi dalam form yang berbeza sedikit. Okey. Okey Bu, saya nak kalau boleh sharing. Kebiasaannya kalau selihat dalam konteks 2 dimensi, dia ada peraturan-peraturan membenanya. So bagaimana proses Borhan transform sistem art itu kepada 3 dimensi? Boleh kalau ada sikit tip-tip macam mana tu? Oh, jadi sebelum saya hasilkan arca tu, saya akan pilih perkataan ataupun saya akan cari perkataan yang sesuai untuk saya hasilkan karya dan saya akan tulis secara tradisional dulu. Daripada saya tulis tradisional tu supaya huruf tu tak lari dia punya rumah dia punya kaedah dan kemudian barulah saya buat dia dalam bentuk 3D. Kemudian baru saya stylizekan dia dalam bentuk sculpture. Lepas tu untuk saya dapatkan bentuk dia yang 3-dimensional, saya akan buat mock-up menggunakan form saya akan potong, saya akan twist dia, saya akan tengok kat mana dia punya composition yang menarik. Lepas tu barulah bila saya dah dapat form yang saya rasakan menarik, baru saya akan hasilkan dia menggunakan bahan kayu. Okey. Okey. Oh, sangkut-sangkut lah. Banyak sangkut-sangkut ni orang Kelang ni. Line tak clear di Kelang kot. Apa? Okey, saya fikir kita akan tanya Borhan lagi. Saya nak tahu sangat kenapa dia Jawi tu kan. Nanti yang tu simpan soalan tu kan. Kenapa dalam ledakan globalisasi ni kan, internetnya dengan teknologinya, Borhan back to very basic fundamental arca, lepas tu memilih Jawi. Nanti jawab soalan itu. Ya. Kalau tak jelaskan saya tulis. Saya nak pergi ke Faiz. Faiz masih berada dalam garisannya? Okey Faiz, boleh sharingkan you punya karya Faiz kalau ada?
Sebentar, kita tunggu Faiz sharingkan dia punya tu. Okey. Okey, Faiz on. Teruskan Faiz. Halo Faiz. Okey, sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Borak episod ni banyak ujian yang berlaku, banyak dugaan yang berlaku, terutamanya teknologi Tadi kita nak ceritakan dimensi teknologi kan, kita nampak beberapa masalah, tapi insya-Allah boleh terata. Okey, Faiz, on. Silakan. Mic tak buka lah Faiz. Mic. Faiz, mic. Mikrofon. Okey. Okay. Sorry. Ada sikit gangguan, sorry. Saya Dengar tak Faiz? nak share screen tadi, saya terlupa nak on. Dengar betul. Alright. Okay. Apa yang kita perkatakan tadi tentang ARCA dimensi baru, saya rasa tentang itu saya boleh share melalui karya saya yang bertajuk The Parade of the Usungan. Karya ini saya hasilkan pada tahun lepas 2019 untuk pertandingan bakat muda sezaman tahun lepas diadakan. So apa yang saya akan share ini adalah karya ini, bagaimana karya ini dihasilkan akan saya share selepas ini. Tentang bagaimana ia akan menjadi sebelum tu saya nak share sedikit usungan ni apa benda. Usungan ni dari perkataan ataupun bahasa kampung saya di Sarawak, di Kabong di Sarawak. Sesetengah panggil tandu, ataupun di rantau Asia ni seperti negara Thailand dipanggil perahu ataupun Royal Sedan, di Vietnam dipanggil chang, di Indonesia dipanggil joli. Dulu orang Indonesia kalau kahwin diangkat atas tandu, diarak, sebab tu adalah peribahasa merpati dua sejoli. Ini yang dimaksudkan dengan usungan tadi, dia sama. Jadi usungan ni di kampung saya, Kabong, dia adalah sebuah tandu yang direka dan dibina oleh orang-orang kampung untuk dinaiki oleh anak-anak mereka yang akan digunakan untuk perarakan mengelilingi kampung setelah anak-anak ini tamat pengajian mereka dalam pengajian Al-Quran lah. Dan juga sebagai satu positif reinforcement atau award atau galakan untuk kanak-kanak ini untuk terus berusaha dalam capai kecemerlangan dalam apa-apa je bidang yang dia nak ceburi nanti. So ini adalah salah satu gambarannya. Ini dihasilkan oleh orang-orang kampung bersama mereka bergotong royong. Tidak kira jiran ataupun sanak saudara, mereka akan sukarelawan bersama-sama menghasilkan, saya kira ini arca lah. Arca untuk memanglah orang kampung dia tak panggil ni arca, tapi mereka sebenarnya telah menghasilkan arca, saya kira, dengan adanya 5 enam prinsipal diterapkan dalam penghasilan usungan ni. Alright. Ini bentuk kapal terbang. Nanti saya cerita bagaimana dia boleh jadi kapal terbang. Oh. Ini saya kira kreativiti orang-orang kampung. Di kampung saya, Kabong nama dia, 5 jam dari Kuching untuk jalan darat, naik kereta 5 jam dari Kuching baru sampai. Dan perkampungan saya ni lah perkampungan Melayu terbesar lah di area ni. Okay, ini pun
Alright, ini dia orang tag team. Ada 2 buah keluarga dia tag team untuk joint venture sekali. So ada 2 orang kanak-kanak perempuan dalam ni. Jadi yang pikul ni semua adalah sukarelawan. Dia tidak dibayar. Hanya benda tu culture yang dah dijalankan, dan untuk pengetahuan semua, event ni lebih daripada 100 tahun dah dijalankan di tempat saya lah. Dan ini replika masjid Sehingga sekarang? Fotografi. Sehingga sekarang, Doktor. Ya, sebelum pandemik berlaku, dah pandemik berlaku ni, kita tahun ini kita tidak jalankan lah. Okey, ni sampan. Dan di Bintulu Sarawak, mereka jalankan pada waktu malam. Jadi mereka install LED light untuk bagi pencahayaan dan menarik perhatian orang lah. Okey, ni Jong. Tadi usungan ini Jong. Jong ni adalah replika ataupun acai lebih kecil untuk kanak-kanak pikul. Kanak-kanak ni pikul di mana jong ini diisi dengan telur pulut kuning untuk dihantar ke rumah tuan guru mengaji sebagai tanda terima kasih kepada guru lah. Si guru tu kita ucapkan terima kasih dengan menghantar benda ni ke rumah dia. Dan dalam masa yang sama juga ianya sebagai apprentice kepada budak-budak ni untuk meneruskan benda ni nantilah. So dah besar dia pikul yang usungan yang besar, tandu yang besar tadi. So bagaimana karya The Parade of Usungan BMS ni berlaku, penghasilan dia ialah saya bagi sedikit senario. Pada tahun 2017 lebih 100 jenis usungan telah dihasilkan oleh orang kampung di Kabong tempat saya, dan tahun 2018 lebih 30 buah usungan dihasilkan. Dan dia dihasilkan secara gotong royong bersama sanak keluarga dan jiran tetangga. Dan macam saya cakap tadi, bagaimana kapal terbang itu boleh wujud? Okey, subjek matter wujud dan terhasil dari permintaan anak-anak yang diraikan. Contohnya kapal terbang tadi sebab cita-cita dia nak jadi pilot bila besar nanti. Jadi mak ayah dia, keluarga dia buat juga untuk hadiah dia kerana dia dah berjaya baca Al-Quran tadi kan. Okey. Dan ataupun juga tercetus kerana faktor persekitaran dan pekerjaan. Ayah dia kerja sebagai nelayan, maka subjek matter seperti kapal, sampan tadi, ikan pun ada dia orang buat untuk dijadikan arca usungan tu. Okay. So, Doktor invite saya kerana pasca Siswaza. Okay. Dah tentu pengkaryaan saya melalui satu kajian dan metod. Jadi, karya usungan saya itu sebenarnya melalui 2 fasa kajian. Fasa yang pertama berlaku 19 hingga 25 November 2018 dan fasa kedua 10 hingga 15 Mac 2019. So apa yang ada dalam fasa 1 ni? Fasa 1 ini saya menggunakan konsep yang saya panggil co-creation. Co-creation ni adalah satu konsep di dalam business field. Jadi saya adaptasikan konsep ini bawa ke dalam art. Which is bukan saya orang yang pertama buat, tapi di Europe dan di negara barat yang lain telah pun buat. Saya fikir benda ni bukan baru sangat, tetapi dalam art dia agak barulah. So sebelum saya pergi kepada fasa 1 ini, saya dah buat pilot study di kampung itu. Pilot study itu adalah untuk mendapatkan apa permasalahan yang boleh saya selesaikan untuk orang-orang kampung ini ataupun komuniti ini. Yang pertamanya ialah setelah 100 tahun dijalankan, tidak ada rekod ataupun dokumentasi yang dilakukan sama ada dalam bentuk buku, jurnal, karya ataupun dan sebagainya, tidak ada. So saya tackle yang itu. Yang kedua ialah keperluan melukis lakaran. Sebab orang kampung ni dia terjun buat terus. Dia tidak ada drawing awal untuk dia tak ada. Dia terus buat kerana dah biasa melakukan perkara itu. Jadi saya datang dengan rakan-rakan untuk membuat lakaran awal, membantu mereka untuk dokumentasi tadilah. Dan sebelum ini, untuk pengetahuan semua juga, saya adalah salah seorang peserta pada tahun 1994. Jadi saya
ini juga adalah refleksi daripada pengalaman saya sendiri, dan dulu dia punya modus operandi dia, kita kanak-kanak tidak ditanya tentang nak buat image apa, nak buat subjek apa. Jadi saya datang untuk memecahkan tradisi itu, dan kita start tanya, itu yang keluar ada kapal terbang dan sebagainya. Yang ketiga ialah beberapa keluarga sangat memerlukan bantuan kewangan. Ini saya dah rakan saya pergi berjumpa dengan YB di tempat itu, dan kita menyuarakan masalah itu, kenapa ada certain tahun kurang orang menyertai kerana masalah faktor kewangan untuk menghasilkan karya arca tersebut. Ya. Satu usungan lebih memakan mungkin 100 ke 150 untuk menghasilkan dia. So kita berjumpa YB pun dah memberi itizam dia, committed untuk membantu dari tahun-tahun akan datang lah. Itu satu pencapaian juga untuk komuniti ini, dan juga bahan material yang digunakan oleh komuniti sebelum ini agak tidak praktikal kerana dia sangat berat untuk dipikul, kerana mereka menggunakan material yang mana ada sahaja dekat dengan mereka. Okay? Kalau kayu berat tu meranti pun dia guna, dan ini akan membuatkan tukang pikul tadi agak merasa terbeban lah. Dan yang akhir sekali, amalan usungan ini semakin dilupakan. Ini saya dapat daripada komuniti sendiri. Mereka kata ini perlu diselesaikan dan yang memerlukan nilai tambah. Okay, bagaimana saya tackle masalah nanti, saya akan pergi kepada slide saya selanjutnya. So pasal kedua, reflection saya panggil, 10 hingga 15 Mac 2019 ni, kita datang semula ke kampung itu, kita tanya balik, so macam mana aktiviti yang kita dah jalankan, adakah ianya bagus, adakah ia boleh diteruskan untuk masa akan datang. So respon memang sangat baik, mereka menerima kehadiran kami, dan mereka minta lagi supaya akan ada lagi benda ni. Untuk pengetahuan doktor dan rakan-rakan semua, saya pergi research field itu, saya bawa 8 orang rakan yang merupakan juru foto, pelukis, juru video, kurator bersama-sama dalam kajian itu. So saya nak terangkan serba sedikit tentang apa pula co-creation ni. Kawan-kawan saya selalu tanya apa sebenarnya co-creation ni. Co-creation ni adalah strategi untuk memberi penekanan kepada pengalaman penonton dan hubungan interaksi. Dan juga community engagement lah. Dia punya value risk experience tu dan engagement tu digalakkan ataupun saya panggil lebih menggalakkan community ataupun orang ramai ni memahami bahawasanya mereka itu sedang melakukan seni. Okey, menghasilkan seni yang dia orang sebenarnya tak sedari dari dulu lagi. So yang kedua ialah co-creation menurut Frontier adalah satu kolaborasi pembangunan nilai baru, contohnya tentang konsep penyelesaian, produk, perkhidmatan bersama pakar dan pihak berkepentingan seperti pelanggan. Ini dalam business field tadi saya tukar kepada audien ataupun penonton, komuniti dan sebagainya. Co-creation juga adalah satu bentuk kolaborasi yang berinovasi apabila buah fikiran dikongsikan dan dibangunkan. So sebagai seorang artis, kita boleh kongsikan dengan komuniti. Saya bagi contoh, kita nak buat mural di satu tempat itu. Kadang-kadang kita panggil projek komuniti. So kita pergi terjun buat mural tu tanpa tanya dengan orang-orang sekeliling. Sebenarnya kalau nak lukis kat sini, apa sebenarnya yang perlu dilukis? So komuniti boleh memberikan buah fikiran dan kita sebagai artis brainstorm benda tu dan menjadikan dia satu karya. So last kali penonton sebenarnya ingin terlibat sama dalam penghasilan karya seni ini dan mereka juga mahu idea mereka dikenali. So macam mana nak guna method ni? Dia senang je, diskusi bersama target komuniti. So kalau doktor tadi nak dimensi baru tadi tu, dimensi baru ialah artis kena keluar, dia tak boleh lagi di dalam studio dia seorang diri melakukan karya. Mungkin dimensi baru ni pergi kepada komuniti dan mengikut apa subjek matter yang nak dibuat ni. Okay? Kalau tentang culture sebuah tempat itu, pergi kepada tempat itu dan tanya mereka apa sebenarnya permasalahan, apa yang kita boleh ni discuss. Nombor 3 ialah pelaksanaan beberapa format dan tool seperti pecah ais, buka ruang. Ini term yang saya bagi sembang tepi, visualisasi seni dan pemetaan. Pecah ais tu macam ice breaking lah, kena kenal dulu,
lepas tu buka ruang discussion yang agak luas, besar, sembang tepi, kecilkan discussion itu, visualisasi seni kita start to jot down, melakar, dan akhirnya pemetaan tu mapping segala idea tu tentang akhirnya macam mana dia boleh keluar dengan karya akhir. So akhirnya semua ini adalah proses interaksi aktif yang menyumbang kepada eksplorasi, pengumpulan data dan sumbangan idea yang konstruktif dalam membina sesuatu yang berguna bernilai lah. Ini saya dah cakap tadi, saya bawa 8 orang pakar untuk kajian ini. Dan tujuan guna pendekatan co-creation ni adalah to give back to community, yang memberi semula kepada komuniti, sebab artis ke whatever it is, yang siapa-siapa saja kita ada kontrak sosial dengan komuniti, kita ada tanggungjawab to nurture and iterative communication, menyemai interaksi komunikasi bersama komuniti tadi, dan juga memahami keperluan komuniti. Ini sebab saya banyak buat kerja komuniti, jadi dia kat situ. Bridging gap between artis dan komuniti ni merampakkan jurang artis, seniman dan komuniti, kerana sebenarnya kalau kita nak tahu, komuniti ni memang nak terlibat sama sebenarnya dalam penghasilan karya ni, dan juga mengambil kira idea, pandangan, permintaan, cadangan komuniti. Ini macam yang Dr. Rosli cakap tadi, menepis ego seorang artis tu lah, dan kita start lah, kita terima idea orang, pandangan orang, dan juga mencipta emosi dan menjiwai bersama dalam penciptaan seni dan dalam pangannya lah. Penglibatan sosial aktif boleh membuatkan orang ramai menjadi bahagian penting dalam pembuatan makna. Yang ini saya suka bagi satu contoh lah. Ada satu movie ni dia panggil Bohemian Rhapsody, band rock Queen. Dia ada satu, dia buat macam mana dia create co-creation ni. Ada satu konsert yang Rami Malek ataupun Freddie nak nyanyi tu, Bohemian Rhapsody tu. Dia nak semua orang all over the world take part dalam menyanyi lagu itu, dan akhirnya dia combine, dimasukkan dalam movie itu. So secara tak langsung orang nak tengok movie tu because dia ada nyanyi sekali, walaupun dia tak dengar sangat suara dia kan. Tapi itu salah satu strategi lah untuk kita. So contoh-contoh syarikat dan artis co-creation ni banyaklah. Nike discuss dengan runner macam mana nak buat kasut, Lego, DHL, DeWalt, dan artis Davina Drummond, Ian Nesbitt, John Davis dan sebagainya lah. So saya nak share sedikit hasil kajian saya ini. Macam saya cakap tadi, value added tadi tu, saya nak bantu orang kampung untuk menambah nilai. Satu pameran yang saya curate diberi nama Usungan The Presentation of Innovation and Artistic Creation in Bonded Community Kampung. Peringkat negeri dirasmikan oleh Menteri Pelacongan Datuk Rahman Khairi Hamzah ketika itu. Dan lebih 30 karya dihasilkan based on kajian ini sahaja. Dan 8 artis di Sarawak. Dan satu karya acah instalasi yang BMS tadilah, The Parade of the Sungai. Dan satu bab dalam buku, satu jenis corpus, 4 register harta intelek copyright, dan termasuklah The Parade of the Sungai tadi, saya dah copyright dengan dia. Dan akan datang ada satu artikel diterbitkan di 4A Paper, Center for Contemporary Art di Sydney. Ini gambaran masa pameran di Sarawak. Ini karya The Parade of the Sungai. Arca ni semuanya dihasilkan bersama dengan orang kampung. Saya punya touch sedikit saja. Ada a few sebab karya ni ada video. Yang video ni je saya touch sikit-sikit. Yang lain tu orang kampung tolong saya buat. Yang ini pandangan depan dia. Saya mesti kredit orang-orang ini yang membantu saya. Encik Fadil, orang kampung, kerjaya dia membuat rumah. So skill dia diturunkan juga kepada penghasilan kaca usungan tu. Encik Aboy, Encik Azrul, nelayan, relax je kan. Ni saya punya superstar, Encik Jamil Ambia, memang dia banyak bantu saya dalam konteks ni. Encik Sadam dan Encik Majid, ni saya bagi share beberapa senario masa kita kat sana. So terima kasih kerana mendengar. Dr. Rosli. Okay, very interesting presentation ni. Dengar suara saya tak ni? Dengar Dengar. Borhan dengar Borhan? Ya, dengar. Okay, alright. Maknanya melihat arca tu bukan dalam fizikalnya yang dimensi baru, dia ambil prosesnya. Selama ni kita lihat proses, kalau Borhan dengan proses kesendirian dia begitu kan. Tapi Faiz ni dia proses berkarya pun dia memerlukan
komuniti untuk bersama. So banyak hal yang boleh kita rumuskan nanti kemudian bagaimana Faiz melihat. Sebab saya kata tadi awal-awal, saya tidak bimbang membawa topik dimensi baru ni sebab dimensi baru ni quote and quote sebenarnya kan, dia tidaklah menjurus. Kalau teknologi kita katakan baru, dia tidak begitu. Itu bukan sekadar tools yang baru kita ceritakan, kita menceritakan idea, the process, dia punya bacaan-bacaan artis tentang diri yang ada dalam pengancam masa kini. Saya nak berbalik kepada Haris, saya nak angkat ni ada beberapa soalan yang mungkin sesuai untuk Haris jawab dari ujung tanah ni. Saya ingat Haris pernah tengok sekejap. Saya cuba angkat. Yang ni Ya, ini sesuai untuk jawab ni. Dia kata dunia maya menjauhkan manusia dengan realiti fizikal. Arca adalah dimensi terbaik untuk manusia berrealiti dengan objek berjisim. So ini komen Haris. Boleh 2 jam komen ni pun tak apa. Silakan Haris. Terima kasih. Menarik soalan ni. Bagi saya, sepanjang saya berkarya tak semestinya dalam bentuk arca ataupun new media ataupun bentuk-bentuk seni yang lain, bagi saya setuju sekali dunia maya menjauhkan manusia dengan realiti fizikal. Maknanya selalu dalam karya-karya saya pun bila saya guna digital media untuk jadikan ekspresi seni, memang selalunya tema-tema saya ataupun saya punya issues yang dibawa tu memang anti teknologi pun sebenarnya. Cuma saya gunakan media tu. So arca adalah dimensi terbaik untuk manusia berealiti dengan objek berjisim. Bagi saya itu pun amat tepat sekali. Cuma bagi saya, kalau kita tak faham dunia maya, and then kita akan stuck dengan dunia materiality lah. Maknanya bagi saya ini very personal, the only way kita nak serap teknologi yang akan datang adalah dengan memahami dunia yang berlaku. Barulah kita boleh serap benda tu. Dan dalam konteks seni dan pameran contohnya, macam saya cakap tadi, seorang kalau dalam definisi sculptor, seorang yang boleh memahami bentuk dan ruang, kita boleh panggil dia sculptor bagi saya. Dia boleh berekspresi dengan bentuk dan ruang, solid, void, dia boleh potong, dia boleh, semua tu ada dalam 3D modeling. Betul. Dia boleh buat 3D modeling sculptor dia, dan memang ada perantaraan untuk dia realitikan benda tu. Contohnya 3D printer sekarang. Apa yang buat dalam komputer boleh keluarkan ke dunia nyata menggunakan 3D printer. So bagi saya tak ada masalah benda tu. Dan bagi saya setiap kali ada perubahan teknologi, kita akan skeptikal dengan benda tu. Contohnya bila pengarca dulu ukir batu, bila ada plastik, dia mostly akan reject plastik sebab batu is lebih sukar. Dan saya respect orang yang skillful dalam bidang ni pun. Dan saya pun macam Borhan punya sculpture memang best. Saya suka dia punya form, dia punya interplay of form tu. Dan saya suka Faizwan punya pergi balik ke arca tradisi. Tapi apa yang saya cuba terangkan adalah kita punya perception yang berubah. Itu je. Maknanya saya setuju dengan materiality, saya tahu, tapi kita kena sedar yang kita makin into immateriality. Dekat mana pun orang dah
dalam tak sedar lah. Kalau ada Google Glass, kita dah ada objek-objek. Sebab masa saya dalam tahun 2003, masa game Pokemon Go keluar, Pokemon Go, anak saya main Pokemon Go, so dia start to see objek pada objek sebenar. Dengar doktor? Dengar? Dengar, sangkut sikit Ah. tapi teruskan tak apa. Okey, contohnya anak saya dia pergi ke pasar Jelawat dekat Bacok ni untuk pergi ke Pokestop. Ini permainan game virtual. Maknanya selain dia tengok situ adalah pasar, dia tengok benda tu adalah sebuah tempat yang dia pergi untuk collect barang virtual dia. Maknanya perception kanak-kanak yang main game ataupun sesiapa saja yang main game virtual dah berbeza. So bagi saya ini satu responsibility untuk kita memahami dunia yang baru ni. So kita boleh serap hentakan globalism, information technology ni. So kita boleh serap dia. Even saya pun tak suka anak saya main game. Saya very skeptical dengan teknologi. Cuma saya guna dia untuk approach generasi baru dan kita boleh educate lah. Mungkin itu saya punya response pada soalan tu, Doktor. Okey, sedikit ni Haris ya, sebelum nanti tak terlupa saya nak tanya pasal augmented reality tadi. Sekarang ni satu teknologi yang baru saya lihat yang adakah pendapat Haris sendiri untuk generasi baru ini untuk memperkembangkan Arca itu sendiri, walaupun dalam keadaan sekarang pun ramai lagi yang masih tidak memahami secara tepat dan nyata tentang tiga dimensi yang konvensional begitu, sebab masyarakat pun masih skeptikal dengan Arca yang konvensional juga. Apakah pendapat Haris dengan membawa masuk teknologi ataupun seperti yang tadi AR tadi tu kan, dia boleh membantu untuk memberi kefahaman yang lebih lagi lah ataupun menarik minat lebih lagi kepada Arca itu sendiri. Sebab kita lihat semacam ada satu dinding antara dua dimensi yang konvensional tu sampai sekarang pun masih lagi ada peminat sendiri. Arca ni agak kekurangan. Tapi adakah dengan media-media baru, dengan teknologi baru itu mampu mengangkat Arca itu dalam konteks konvensionalnya dan juga konteks barunya? Pendapat Haris sendiri. Bagi saya teknologi ni biasa dia sama ada dijadikan tools atau medium. Kadang-kadang contohnya kalau Borhan buat dia punya sculpture Jawi dia dalam 3D, dia boleh twist dan boleh test berbeza dengan guna foam tadi. Dia boleh twist dalam masa yang singkat, in which bagi saya dia mempercepatkan proses pembelajaran mengenai bentuk tu. Berbanding dengan dia guna traditional material lah. So maknanya itu kadang-kadang kita guna digital tools untuk sebagai tool, bukan medium. Manakala dalam banyak-banyak karya saya guna dia sebagai medium lah. Saya guna dia digital tu sebagai bahan ekspresi itu sendiri. Jadi ada bagi saya banyak, macam saya cakap tadi, bila satu paradigma baru, satu pandangan baru berlaku, tak semua orang boleh accept. Bagi saya memang itu nature dia. Orang rasa itu mengganggu convention, sedangkan convention tu pun bertukar juga nanti. Convention, benda lain pula jadi konvensional. Maybe satu hari nanti digital sculpture dah jadi satu benda yang konvensional dan ada seniman lain yang explore new dimension. Kadang-kadang kita rujuk balik ke belakang. Bagi saya ini berkaitan dengan knowledge lah, pengetahuan, istilah baru, persepsi. Contohnya dulu karya usungan mungkin dianggap sebagai craft
ataupun something je, tapi dengan pemahaman kita dia boleh jadi arca tradisi. Bila contohnya masa Allahyarham Datuk Syed Abang Jamal ataupun Dr. Zainon, saya lupa, yang claim Batu Nisan sebagai satu arca tradisi. So bila kita punya perception mengenai arca dah berubah, kita punya progress pun akan berubah lah. Kalau dulu mungkin orang tak anggap usungan tu sebagai satu arca, tapi Pak Izwan anggap dia sebagai arca, which is menarik bagi saya. Satu progression dalam pemikiran kita lah. Tak semestinya arca digital lebih baik daripada arca konvensional. Saya tak cakap macam tu lah. Bagi saya semua ada dan saya rasa memang ambil masa, tapi cuma melalui pemerhatian saya terhadap masyarakat punya world view, benda tu dah wujud dalam pemikiran kita. Bentuk 3D, kita dah accept dia sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang benar. Okey. Saya setujulah apa yang dinyatakan sebab kalau teknologi punya tools dia sebenarnya boleh membantu kewujudan arca konvensional itu sendiri kan. Buat arca, Borhan nak tunjuk arca berpusing, kena datang tengok sendiri. Tapi dengan tools 3D sendiri, 3D Studio Max dan sebagainya, deliver pengetahuan 3 dimensi arca itu lebih mudah. Kalau menggunakan teknologi itu antara perkara yang boleh dikawinkan lah sebenarnya antara konvensional dan itu. Dan saya fikir ketiga-tiga panel membawa dimensi-dimensi yang berbeza, namun dalam waktu yang sama ketiga dimensi itu boleh kita gabungkan sebenarnya. Saya ada tengok carta ni kan, ketiga-tiga dimensi pemahaman tentang arca yang dibawa itu boleh digabungkan untuk menjadi lebih kehadapan atau menjadi satu dimensi yang kita hendaki. Saya lihat Pak Rizwan melihat dalam konteks budaya, antropologi sebuah masyarakat diangkat kan. Borhan menggunakan kaedah konvensional untuk membentuk itu. Dan si Haris juga membawa dalam konteks teknologi mungkin untuk deliver ataupun untuk dipelbagaikan. So perkara ini ada kemungkinan-kemungkinan baru yang boleh kita lihat lah. Okey, sahabat-sahabat kita dah melewati 10.20 sebenarnya walaupun kita janjikan sampai pukul 9.55 tapi tak apa, saya fikir banyak komen-komen di sini yang boleh kita lihat dan nanti saya fikir macam biasa ahli panel boleh respon tentang komen-komen. Tapi komen-komen saya lihat ni very positif lah. Eri terlupa. Saya bila Eri datang tu saya baru teringat kita punya tagline ni. Okey, sebentar saya mungkin naikkan dulu. Saya naikkan, okey sekejap Saya nak naikkan ni sekejap. Banner ni, ada banner Okey, banner ni khas untuk Eri Arham. Khas untuk Eri Arham dan geng-geng Halo Telco ni Kita masih ditemani oleh Telco episod ni Saya akan bawa sampai 10. Okey, baik. Mungkin pusingan final ni saya nak minta masing-masing panel ni mungkin bukanlah rumahkan sangat, you simpulkan sedikit lah tentang pemahaman you all apa yang you katakan tadi. Macam Borhan, saya nak bagi kat Borhan, yang Borhan kita tanya mungkin Jawi tu you angkat dalam konteks tapi you angkat Jawi sebagai subject matter, sebagai kajian you. Silakan Borhan sebagai you punya kesimpulan. Silakan. Okey, Doktor, terima kasih. Jadi, kenapa, soalan Doktor, kenapa saya memilih subjek khat ataupun Jawi itu sebagai saya punya subjek dalam kajian? Jadi, macam mana, seperti mana yang kita tahu, sebelum ni arca ataupun sculpture ni sangat berkait rapat ataupun orang selalu anggap sculpture ni sebagai satu patung ataupun berhala. Tapi bila kita lihat kembali sebenarnya tak semestinya sculpture ataupun seni patung itu adalah berhala ataupun bahan sembahan. Sebab saya sebagai seorang orang Melayu Islam melihat kembali kepada artifak-artifak tradisi kita yang boleh dijadikan sebagai
subjek yang boleh diangkat dalam saya membuat arca. Jadi saya kira Islamic Calligraphy ataupun tulisan Jawi ni adalah satu subjek yang sangat dekat dengan diri saya bila saya lihat balik background saya sebagai seorang Melayu, saya melihat kepada tradisi, kepada budaya. Jadi saya rasa subjek ni sangat dekat dan kuat untuk saya gunakan untuk sebagai saya punya subjek untuk berkarya. Okey. Itu aja ke? Bo, ada lagi? Itu saja Doktor. Okey, it's good. Okey ya. Maknanya Borhan ni dia cuba apa dia kita panggil? Dia jangan ignorekan dimensi pandangan masyarakat yang dulu Dulu orang kata kalau sebut arca kat Malaysia ni banyaklah dia punya apa pemahaman silap Tapi dengan mengangkat simbol-simbol budaya ataupun simbol Jawi itu mungkin salah satu cara lah untuk menyekolahkan masyarakat bahawa arca kita tidak begitu sebenarnya. Banyak hal yang boleh kita tampilkan lagi Bahawa saya teringat Zakaria Awang dan juga pesanan-pesanan kan Jawi itu satu kaedah yang boleh kita lihat dalam penghasilan arca di Malaysia. Saya amat bersetuju walaupun kita menuju ke era-era teknologi, era media moden dan sebagainya, postmodern ini, akar umbi yang itu masih kita boleh angkat. Dia akan berdiri sama dan duduk sama rendah. Dia tidak akan sumbang lagi. So Cik Borhanuddin Bakri tahniah di atas usaha-usaha you mengangkat arca dalam bentuk yang konvensional tetapi masih lagi membawa makna yang mendalam. Terima kasih. Okey, ni Faiz, sikit Faiz. Kesimpulannya Faiz sebelum kita bergerak lagi. Silakan. Okey, terima kasih Doktor. Saya tengok ada satu komen tadi daripada Fawaz apa projek lain lagi untuk episod kali ni sebab dia sebab borak arca kan, jadi karya yang saya present tadi, karya arca. Sebenarnya ada beberapa lagi projek lain seperti mural dan sebagainya. Adakah ada satu projek mural saya bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga Tadbirkan Kemas di seluruh Sarawak. Mereka minta saya buat mural, jadi saya kata why don't kita involve ibu bapa sekali untuk buat mural tu. So dia orang involve dan positifnya dia orang sangat suka, happy menghasilkan mural tu sekali. Dan apa yang saya nak katakan di sini ialah tentang konsep co-creation tadi lah. Dia boleh di-apply, digunakan oleh siapa-siapa saja dalam apa-apa bentuk pengkaryaan pun. Cuma dia nak melibatkan orang bersama-sama, orang ramai bersama-sama dalam menghasilkan karya itulah. Saya fikir itu saja saya punya highlight saya pada kali ni. Ya. Alright, good. Faizwan, thank you very much sebab saya sendiri pun melihat projek-projek bersifat komuniti itu lepas tu mengangkat saya melihat itu dalam konteks arca lah sebenarnya, dalam konteks 3 dimensi banyak hal berlaku. So tahniah untuk Faizwan mungkin kita boleh lagi sharing lah banyak hal tentang arca and community bersatu dan banyak poin-poin yang bagi tadi dia boleh menaikkan ekonomi. It's very interesting lah dalam kita punya dimensi baru ni kita bukan sekadar buat arca untuk diri sendiri tapi untuk mengangkat nilai masyarakat sendiri So thank you very much Faizwan So Haris mungkin boleh gulung sikit Haris. Saya nak naikkan ini. You try tu. Okey bagi saya Haris. Bagi saya kita boleh explore lagi dan apa yang bagus untuk seniman adalah tak bersikap skeptikal dengan benda baru bagi saya, sebab kebanyakan seniman avant-garde yang dulu baik international ataupun lokal ada nilai eksplorasi yang membuka pandangan-pandangan baru dalam masyarakat, dalam kesenian dan
apa yang saya cuba rumuskan adalah dimensi baru ni dia spekulatif lah. Dia kita tak tahu apa benda yang dimensi baru, maksud dimensi baru ni. Tapi secara amnya mungkin kita boleh anggap dia satu eksplorasi teritori baru dalam Arca. Maknanya apa benda yang kita boleh buat, tak kira materialnya apa atau medianya apa. Kadang-kadang benda yang kita cakap ni hanyalah ada media, semuanya ada dalam, ya ada lebih penting lagi macam dia punya idea, dia punya intention asal yang banyak kita tengok dalam karya Burhanuddin dengan Faizwan hari ni. Banyak values yang berbeza yang kita boleh guna pakai, dan tools bagi saya tak ada masalah, apa-apa saja boleh, no problem. And maybe ada perubahan dalam even kita punya sistem galeri ini sangat bagi saya sangat tradisional sangat lah. Itu juga Doktor. Kan? Ya. Okey. Terima kasih Haris ya. Sampai akhir gangguan talian kita. Jadi saya fikir sahabat-sahabat di luar sana ya, ketika panel kita sedang merumuskan ya, dan macam yang saya nyatakan andaian awal saya tadi ya, sebelum mendengar secara menyeluruh, dan akhirnya saya mungkin dapat rumuskan tiga hal, tiga panel ini ya. Sebenarnya bukanlah satu benda yang terpisah antara konvensional ala-ala Burhanuddin ya, komuniti ala-ala Faizwan dan juga globalisasi ataupun bermain dengan teknologi yang Haris. Sebenarnya ketiga-tiga ni digabungkan satu unity yang besar yang boleh membawa satu dimensi baru sebenarnya. Dia tidak boleh berdiri bersendirian gitu ya. Kita tak boleh gunakan satu kaedah semata-mata seperti yang digunakan oleh saudara Burhanuddin Kita juga tak boleh semata-mata menggunakan satu pendekatan ataupun dimensi fikir seperti Faizwan. Dan kita tidak juga boleh hanya menggunakan cara kerja, cara proses seperti yang diamalkan oleh Haris. Tetapi kita perlu bergabung sebenarnya untuk membawa Arca itu sendiri ke satu tahap yang boleh dibanggakan. Kita tidak mampu untuk berlawan dengan karya-karya Arca yang melibatkan dana yang besar contohnya kan. Kita tak mampu buat karya-karya yang bersifat like Kristo. Kenapa? Sebab kita masih lagi tersangkut dengan soal ekonomi itu sendiri ya. Pernah dikatakan untuk menjadi art scene di Malaysia yang meriah, 3 perkara perlu ada. Pertama, soal pendidikan yang menyeluruh, bukan di kalangan cendekiawan saja. Pendidikan art yang menyeluruh ke semua daerah masyarakat di Malaysia. Yang kedua, persoalan ekonomi kan. Kalau ekonomi kita kukuh, maka art itu boleh berkembang. Yang ketiga adalah persoalan apa kita panggil kesatuan yang wujud supaya kita dapat mengangkat kalau Arca lah, kalau bidang lain lah. So tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir setakat ini kot untuk sesi ataupun episod ke-9 Borak Arca yang saya cuba topikkan dengan Arca dan dimensi baru. Saya simpulkan lagi dimensi baru ni bukan semata-mata melihat soal globalisasi atau teknologi yang ingin kita bawa masuk dalam Arca itu. Haris sendiri menggunakan tools dan tetapi kontennya itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah soal-soal kekitaan begitu, bukan soal yang terlampau yang tidak berkaitan contohnya kan. So membawa nilai-nilai yang baik sebenarnya dalam teknologi itu yang ingin dipaparkan. So terima kasih sekali lagi kepada Cik Burhanuddin ya. Good luck for your karya-karya seterusnya. Cik Faizwan, Mat thank you very much. Saya ingin menunggu lagi karya-karya you bersama komuniti. You adalah seorang pengarah untuk Arca you, bukan sekadar tukang yang menghasilkan karya-karya Arca tetapi mengarca keseluruhan komuniti di mana wujudnya budaya di sana Haris, teruskan. Very interesting Haris, kajian you tu sebenarnya boleh dikongsi dengan kita orang semua bagaimana animasi you, bagaimana cara you fikir Malahan saya lihat di luar sana
ramai masyarakat umum yang berminat dengan kerja-kerja Haris sebenarnya. Walaupun dia bukan seorang pengarca, tetapi keilmuan 3 dimensi, 4 dimensi, 6 dimensi itu digunakan dalam setiap karyanya. So terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga panel. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa di siaran yang seterusnya dan kita akhirilah live kita pada malam ini dengan harapan kita dapat meneruskan segala yang kita usahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamatkan kita punya live pada hari ini. Okey.